Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok dari mana asal usul pengeluar kereta yang paling banyak dapat jual kereta di Malaysia ni, dan tak lain tak bukan adalah Pro 2. Korang sendiri atau ahli keluarga korang ada tak yang pakai Pro 2 ni? Sehingga hari ni awal tahun 2021, Pro 2 dah buat dan dah jual lebih 3 juta kenderaan mereka kepada rakyat Malaysia. Kejap. Kalau 3 juta kali average harga kata 40,000, dalam 120 bilion revenue dia. Ini pun anggaran kasar lah. Banyak tu kan. Maknanya Pro 2 ni impak dia sangat besar kepada negara kita. Tak kira sama ada dia membantu rakyat kita bergerak dengan sediakan kereta yang mampu milik, ataupun dia upah rakyat Malaysia bekerja, ataupun dia latih rakyat Malaysia dalam bidang teknikal, dan paling simple sekali adalah dia bayar cukai, dan cukai ni menyumbang kepada ekonomi negara. Dah macam salesman Pro 2 pula saya ni. Bukan apa, ayah mertua saya masih ada lagi kereta kancil yang first generation tahun 1994 dulu. Nak katanya dah dekat 30 tahun kereta tu masih boleh bergerak. Not bad kan untuk sebuah kereta yang mampu milik. Jadi Pro 2 ni ditubuhkan pada tahun 1993, iaitu dalam 10 tahun selepas penubuhan Proton. Pro 2 ni kiranya singkatan kepada perusahaan automobil kedua sendirian berhad lah. Sebenarnya agak pelik bagi saya kalau sebuah negara kecil ada dua syarikat kereta nasional. Sebabnya adalah target market kereta tempatan adalah untuk jual kepada orang tempatan lah. Jadi kalau kita ada dua syarikat, mereka sendiri akan bersaing dan akan makan keuntungan satu sama lain. Jadi Pro 2 ni dia tak boleh buat kereta yang sama segmen dengan Proton. Oleh itu, tujuan penubuhan Pro 2 ni adalah untuk buat kereta yang bersaiz kecil serta mampu milik. Kalau Proton tu memang dia akan buat kereta yang agak besar lah. Jadi pada tahun 1994, Pro 2 pun melancarkan model pertama mereka, iaitu Pro 2 Kancil. Kita panggil kancil lampu petak. Satu sebab kenapa Pro 2 dapat keluarkan kereta seawal hanya setahun selepas penubuhan dia adalah disebabkan kerjasama bersama Daihatsu. Sebenarnya dengan Daihatsu ni lebih daripada kerjasama lagi. Sebabnya Daihatsu ni pada tahun 1993 memiliki 20% saham syarikat Pro 2. Antara syarikat lain yang ada share dalam Pro 2 ni termasuklah UNW Corporation, MBM Resources, PNB Equity Resource Corporation, Mitsui & Co dan Mitsui & Co Asia Pasifik. Kira macam kerjasama syarikat-syarikat dari Malaysia dan dari Jepun. Dan kita ni kalau ada invest dalam something, mesti kita nak syarikat tu berjaya, betul tak? Sama lah juga dengan Daihatsu tadi. Jadi kereta kancil tu sebenarnya adalah kereta model Daihatsu Mira L200 series. Pendek cerita, kereta kancil ni adalah kereta import yang kita beli dan diletak logo Pro 2. Nama proses ni adalah rebadging. Dan Pro 2 pun tak ada segan silu tau dengan rebadging ni, sebab memang ini strategi mereka untuk capai matlamat nak bagi rakyat Malaysia sebuah kereta yang kecil dan mampu milik. Dan satu faktor lagi, Daihatsu Mira L200 series ni dia tak popular sangat pun. Jadi ramai di antara rakyat Malaysia yang tak perasan pun Pro 2 kancil ni adalah kereta rebadge. Tapi rebadge tak rebadge, sales Pro 2 kancil ni memang tinggi sampai Pro 2 decide untuk facelift kepada lampu bulat. Bila manufacturer buat facelift ni, maknanya memang laku lah. Kalau tak laku, memang dia akan tamatkan je production. Dan production kereta kancil ni berterusan sampai lebih dari 10 tahun. Jadi kejayaan awal Pro 2 dalam industri ni boleh dikatakan sebab penerimaan orang awam yang sangat baik terhadap kereta kancil ni. Kira kereta hit Pro 2 lah ni. Dan ada satu lagi kereta Pro 2 yang hit. Kejap lagi kita tengok. Walaupun saya rasa korang dah boleh agak dah kereta apa tu. Kiranya strategi Pro 2 ni adalah dia start dengan rebadge kereta orang lain. Bukan nak kata orang lain lah, tapi shareholder dia sendiri. Jadi bila dia buat macam ni, kos pembangunan sangat jimat. Jurutera tak perlu design komponen satu persatu untuk masukkan dalam kereta. Tak perlu nak cari vendor dan sebagainya. Instead, kita ambil kereta yang dah ada, kereta yang dah jual, dan pada masa yang sama bangunkan kebolehan jurutera yang kita ada. Jadi approach dia lain sikit dari Proton.
Kalau Proton memang nak start dengan ground up, bina kereta dengan kepakaran tempatan. Kira pendekatan Proton ni memang berbeza dan sudah tentunya akan menggunakan belanja yang tinggi. Tapi Pro 2 ni dia tak kisah dan dia yakin bila company dah maju, kepakaran tu akan datang sendiri. Dan kedua-dua approach ni, Proton dan Pro 2, ada pros and cons yang tersendirilah. Cuma dari segi bisnes, keuntungan dan kerugian, nampak strategi Pro 2 ni lebih berkesan dari strategi Proton. At least ni sebelum Proton bergabung dengan Geely lah. Mungkin ada perubahan selepas bergabung ni. Tapi itu dari segi business standpoint. Tapi dari segi hasil intelektual, kepakaran R&D dan sebagainya, dah tentulah Proton menang sebab mereka design banyak benda sendiri. Apa-apa pun, selepas kancil dah berjaya, pada tahun 1996 Pro 2 melancarkan Pro 2 Rusa, iaitu di rebatch dari Daihatsu Zebra. Rusa ni banyak pakcik-pakcik jual jajan tepi sekolah guna dan orang guna untuk berniaga. Dia kecil tapi sebab bentuk dalam tu kotak, senang nak letak barang. Cuma kalau nak compare dengan kancil tadi, Pro 2 Rusa ni bukanlah kereta hit. Kemudian pada tahun 1998, Pro 2 melancarkan kereta Pro 2 kembara juga di rebatch dari model Daihatsu, iaitu model Daihatsu Terios J100. Dengan nama kembara tu sendiri, kita boleh agak yang kereta ni dibina untuk tahan lasak dan ini merupakan kereta 4x4 yang pertama oleh Pro 2. Okey, jadi sekarang anda nampak tak? Steady kan? Setiap 2 tahun ada model. Setiap 2 tahun ada model. Tak kira lah rebatch atau tidak, yang penting konsisten pengeluaran kereta dia. Kalau rebatch pun tapi tak konsisten, tak guna juga kan. Dan kali ni dia buat kereta segmen lain pula untuk off-roading. Tapi pada masa yang sama masih mengekalkan identiti kereta mini. Kembara ni mula-mula dulu agak popular, tapi sekarang ni lepas keluar kereta yang lebih canggih, jualan dia kurang sebab 4x4 ni banyak makan minyak. Dia tak boleh tukar kepada 2-wheel drive. Jadi second hand value dia turun lah. Kalau nak beli sekarang boleh sangat. Kemudian pada tahun 2000, kita dapat kereta Kenari yang di rebatch dari Daihatsu Move. Dan kemudian pada 2001, Pro 2 mengeluarkan kereta Pro 2 Kelisa yang di rebatch dari Daihatsu Mira L700 series. Kelisa ni bagi saya cukup menarik lah proposition dari Pro 2 ni sebab dia sangat comel macam Mini Cooper yang dulu-dulu. Ada ramai je orang yang modify bahagian depan Kelisa ni supaya nampak macam Mini Cooper. Cuma saya personally ngeri sikit bawa kereta ni atas highway sebab dia kecil dan masa dibuat dulu, kita tahu yang safety ni belum lagi jadi benda yang besar dalam kereta di pasaran Malaysia. Dan akhirnya pada 2005, Pro 2 menghasilkan satu kereta paling legend dalam sejarah kereta-kereta di Malaysia, iaitu Pro 2 Myvi yang di rebatch dari Daihatsu Sirian. Sirian ni banyak nama dia ikut tahun dan model. Ada yang nama dia Daihatsu Bun, ada yang nama Toyota Passo dan macam-macam lagi. Sebenarnya pada awal pelancaran agak berisiko juga Pro 2 Myvi ni sebab tarikh dia hampir sama dengan pelancaran Proton Savvy. Dan bagi saya iklan Proton Savvy dekat TV lagi best dari Pro 2 Myvi. Dan tak sepatutnya dua kereta tempatan clash dari segi segmen saiz kereta yang sama. Dan paling teruk, pelancaran pada masa yang hampir sama. Tapi ini saya rasa lebih kepada percubaan Proton untuk tarik sikit market share dari pembeli kereta-kereta kecil di Malaysia. Untuk Pro 2 pula, memang dia dah dalam bisnes buat kereta-kereta kecil ni. Jadi pada tahun 2005, kedua-dua kereta tempatan ni clash. Dan pastinya salah satu akan menang. Dan seperti yang terbukti, Myvi lah juaranya. Sebabnya simple saja bagi saya, sebab saya pun pernah pakai Myvi ni. Memang orang kata senang bawa lah, duduk tinggi, nak reverse senang. Okey, memang betul. Tapi bagi saya sebab Myvi ni win adalah sebab dia tak rosak-rosak. Lenjan lah macam mana pun, dia tetap tak rosak. Kalau setakat getah-getah tu, biasalah dia reput. Dan satu lagi, kalau dah reput pun, spare part memang senang nak cari. Part ni yang susah sebenarnya. Nak jual kereta dah susah, tapi nak puaskan orang yang dah beli kereta tu lagi susah. Dan Myvi ni memang memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Nak modify pun senang kan? Padahal secara jujurnya lah, harga baru kereta Myvi ni taklah murah. Boleh tahan juga mahal dia. Tapi kalau orang dah suka, laku juga. Dan kereta Myvi ni dah ada dalam pasaran Malaysia selama 15 tahun. Dan generasi yang terbaru ni banyak design input dari jurutera tempatan. Memang tujuan Pro 2 macam tu, rebatch saja kereta untuk orang Malaysia dan pada masa yang sama develop kemahiran untuk buat kereta sendiri. Dan untuk sebuah syarikat dah ada dua kereta hit,
kancil dengan Myvi dah cukup sebenarnya untuk pastikan syarikat ni terus untung. Macam artis contohnya, dia buat 20 lagu, mungkin satu je yang hit, dan yang hit ni lah menyebabkan dia popular. Sama juga Pro 2 ni, dalam banyak-banyak kereta, Myvi yang paling hit dan menjadikan Pro 2 cukup popular. Lepas kereta Myvi pula ada Pro 2 Viva pada 2007 yang di-rebatch dari Daihatsu Mira L250. Kemudian kita ada Pro 2 Alza pada tahun 2009, di-rebatch dari Daihatsu Bun Luminas. Dan Pro 2 Azia pada tahun 2014 yang diambil dari Daihatsu Ayla. Dan akhirnya pada tahun 2016 kita dapat sebuah kereta sedan iaitu Pro 2 Beza. Macam nama dia, Pro 2 Beza ni memang berbeza sebab engineer tempatan yang design dia berdasarkan platform Pro 2 Azia. Kira kereta Pro 2 yang pertama lah yang tak di-rebatch dari mana-mana platform. Beza pun saya pernah pakai dan kereta ni bagi saya memang value for money untuk family kecil. Memang puas hati. Dan akhir sekali pada tahun 2019 Pro 2 Arus dilancarkan dan kereta ni diambil dari Toyota Rush. Arus ni saya tengok dah agak besar lah saiz dia, tapi masih lagi compact sesuai dengan identiti Pro 2. Cuma banyak komplain saya dengar Arus ni dia underpowered. Betul ke? Cuba komen dekat bawah ni. Okey, jadi korang dah nampak tak asal usul Pro 2 ni? Strategi dia memang berbeza dari Proton dan sebenarnya bagus ada persaingan macam ni, lagi-lagi untuk kita sebagai pembeli. Korang sendiri ada pengalaman pakai Pro 2 tak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda boleh bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.